Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bertemu kembali bulan Ramadan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana difardukan ke atas umat-umat sebelum kamu. Dengan tujuan apa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Di kesempatan ini saya telah diberi satu persoalan untuk dijawab, iaitu berkaitan tentang fidyah. Persoalannya berbunyi begini, kias atas bayaran zakat. Adakah dibenarkan orang yang berpenyakit kronik dan tidak mampu berpuasa mensegerakan bayaran fidyah sebelum masuknya bulan Ramadan? Jadi sidang hadirin pendengar sekalian, bila mana kita membicarakan mengenai tentang fidyah, harus kita fahami dahulu apakah itu fidyah dan apakah sebab-sebabnya fidyah. Fidyah ini lazimnya dikaitkan dengan dua perkara. Yang pertama adalah berhubung tentang haji, kesalahan-kesalahan yang dibuat ketika haji perlu kita bayar dengan fidyah. Manakala yang kedua adalah berkaitan tentang puasa. Jadi bila kita sebut puasa ini merujuk kepada puasa yang wajib lah. Dan sedia maklum dalam puasa ni kita kategori-kategori puasa ni banyak. Ada yang dinamakan puasa sunat dan ada yang dinamakan puasa wajib. Puasa wajib itu sendiri terbahagi kepada beberapa jenis lah. Yang pertama adalah puasa bulan Ramadan. Ini kita sedia maklum. Ada 3 jenis puasa wajib. Yang pertama adalah puasa Ramadan. Dan yang kedua adalah puasa qada. Puasa qada ni sekiranya kalau dia tertinggal puasa Ramadan ataupun ataupun tertinggal puasa wajib yang lain perlu diqada kembali. Dan yang ketiga adalah puasa nazar, puasa di mana dia mewajibkan ke atas diri dia sendiri. Sebagai satu contoh, kalau anak aku cemerlang ataupun dapat masuk universiti, dapat keputusan yang baik, aku nak berpuasa, maka itu adalah puasa nazar. Jadi fidyah ini dikenakan ke atas, terdapat beberapa kesalahan lah. Secara amnya fidyah ni berasal pada perkataan bahasa Arab, daripada sudut bahasanya membawa maksud tebus. Jadi fidyah ni lebih kepada menebus kesalahan yang telah kita lakukan dalam melanggar sesuatu perintah Allah dalam bab-bab yang tertentu. Sebagaimana telah diterangkan tadi, bab puasa dan juga haji. Jadi di antara sebab-sebab, terdapat beberapa sebab lah, para ulama kita telah kumpul cantik molek sebab-sebab yang mewajibkan seseorang yang dikenakan fidyah. Yang pertama adalah orang yang tua, yang dalam keadaan yang bersangatan tua dia, yang tidak mampu berpuasa. Dalam hal ini tidak diwajibkan ke atas mereka ini menggantikan puasa, bahkan hanya dikenakan fidyah semata-mata. Firman Allah SWT, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini minal haraj." Tidak dijadikan satu kesempitan. Kalau dah tua sangat, tidak berkemampuan untuk menunaikan puasa, baik nak ganti ke, nak puasa ke tidak, maka orang ini dikenakan fidyah. Kadar fidyah tu bagaimana? Fidyah ini kadarnya adalah untuk satu hari yang ditinggalkan adalah satu mud daripada makanan asasi negeri tersebut untuk diberikan kepada mereka yang miskin. Itu yang golongan yang pertama, orang tua yang memang tidak mempunyai kemampuan untuk berpuasa. Adapun yang kedua adalah sakit yang berpanjangan. Sakit orang panggil sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Jadi golongan ini kalau sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh ni, maka mereka tidak lagi perlu berpuasa. Maka mereka dalam keadaan ini mereka perlu membayar fidyah mengikut jumlah hari yang ditinggalkan. Katakanlah 7 hari, maka 7 mud lah dia perlu bayar fidyah. Dan yang ketiga adalah perempuan yang hamil ataupun yang mengandung, yang khawatir akan kandungan dia dan anak dia. Dalam kategori perempuan hamil ni dia ada beberapa situasi. Yang pertamanya, sekiranya kalau dia bimbang tentang kandungan yang sahaja, maka dia perlu qada balik puasa dia dan perlu membayar fidyah. Tetapi sekiranya perempuan ni tadi dia bimbang tentang kesihatan diri dia sahaja, maka pada waktu ini dia tidak perlu bayar fidyah. Yang perlu dijelaskan adalah
qada sahaja, dia perlu ganti sahaja puasa dia. Tetapi sekiranya dia risau kedua-dua, dia risau diri dia risau juga anak dia, maka dalam keadaan ini dia hanya perlu qada saja tanpa perlu fidyah. Adapun golongan yang keempat, orang yang keempat yang dikenakan fidyah ini adalah orang yang melambatkan ganti puasa. Yang ni banyak sikit mungkinlah, banyak sikit berlaku pada hari ini. Dia melambatkan ganti puasa sehingga tiba tanpa ada keuzuran syar'i, sehinggalah masuknya Ramadan berikutnya. Maka orang ini dikenakan fidyah. Atas dasar apa? Dia melambatkan untuk membayar fidyah ni tadi, menggantikan puasa. Jadi kalau berulang tahun, 2 tahun, maka bergandalah fidyah. Begitulah kalau adalah kod dia teringat zaman-zaman jahiliah dia dahulu ni dia tak berpuasa. Dia ingat tu dah berapa tahun dah. Sepanjang tu tadi dia tak pernah ambil kisah, dia tidak pernah ambil tahu. Yang ini dimaksudkan dengan kecuaian dan kelalaian dia. Mungkinlah dia kata, ustaz, saya ni zaman jahiliah saya dahulu ni, saya ni tak banyak tinggal puasa, tapi saya tak pernah tinggal ni pun nak ganti puasa. Mana kelalaian dia. Maka dalam hal ini orang ni perlu ganti puasa dan perlu juga bayar fidyah, dan fidyah tadi berulang mengikut tahun yang ditinggalkan. Adapun persoalan yang dikemukakan tadi, bagi seorang yang tua, mungkin boleh dikaskan juga orang yang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Maknanya dia dah memang sakit, dia hari-hari kena makan ubat, ataupun sakit yang tidak ada harapan sembuh. Orang tua yang memang dalam keadaan yang tua yang bersangatan lah, sehingga menyebabkan dia kesukaran ataupun tidak boleh berpuasa. Adakah boleh bagi mereka ini untuk menyegerakan fidyah? Dalam hal ini para fuqaha kita sepakat mengatakan la yajuzu, tidak harus kita menyegerakan fidyah, tidak harus menyegerakan fidyah sebelum tiba waktunya. Mana tak boleh kita nak bayar fidyah sebelum Ramadan. Jadi adapun kalau dah masuk Ramadan tu tadi, di sini ada 2 pandangan mazhab. Yang pertama, kalau kita lihat dalam mazhab Hanafi, dikatakan harus kalau dah masuk saja bulan Ramadan, kita boleh bayar terus fidyah. Kalau anggaran 30 hari, dia terus boleh bayar untuk 30 hari. Adapun dalam mazhab kita, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, juga disebut dalam kitab Mausu'ah Kutubul Fiqhiyah, mengatakan la yajuz, tidak harus kita mengawalkan bayaran fidyah. Tetapi harus kita bayar fidyah setelah ba'da tulu'il fajri. Maksudnya setelah terbitnya matahari pada hari puasa. Sebagai satu contoh, masuknya 1 Ramadan, terbitnya matahari 1 Ramadan, terbitnya 1 hari pada 1 Ramadan, maka dia harus membayar fidyah untuk hari yang ditinggalkan, yakni pada hari tersebut. Dia tak boleh nak bayar untuk hari esok. Kalau untuk hari esok, dia kena tunggu dulu. Kena tunggu dahulu, masuknya hari kedua, barulah dia boleh bayar hari kedua. Walau bagaimanapun terdapat juga pandangan ulama yang membenarkan membayar fidyah pada malam Ramadan. Pada malam Ramadan dah boleh dah bayar fidyah untuk esok hari. Jadi pandangan yang terpilih dalam hal ini, sebagaimana kita sedia maklumlah, dalam mazhab Syafi'i mengatakan tidak harus kita menyegerakan fidyah sebelum tiba hari berpuasa tersebut. Jadi kalau kita nak bayar fidyah, tak boleh nak bayar terus 30 hari, tapi kena tunggu masuknya hari tersebut. Kerana apa? Fidyah itu diwajibkan disebabkan keuzuran yang telah disebutkan tadi. Jadi setakat itulah saya kira menjawab persoalan yang telah diberikan. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berpuasa dan selamat melipat gandakan amalan ketika berpuasa. Wallahu ta'ala bisawab.